Okay, number of blocks and block size in class full IPv4 addressing. So, setiap kelas tadi, A sampai E tadi, dia mempunyai number of blocks dan block size yang berbeza. Dan dia punya application juga berbeza. Okay, for example, kelas A, B, C is for unicast. Okay, maksudnya untuk communication yang melibatkan unicast. Unicast ni maksudnya kita satu sender, satu receiver. Okay. Kalau multicast ni untuk lebih daripada satu receiver. Okay. Penerimanya banyak. Okay. So, kelas A dia akan dipecahkan kepada 128 blocks, kelas B 16,384 blocks dan kelas C ni. Dan setiap blok juga berbeza. Okay, cuma kelas untuk silibus kita, soalan pengiraan biasanya hanya melibatkan kelas A, B, C sahaja. Okay. Okay, let's look at apa yang dimaksudkan number of, kenapa ada perbezaan blocks dan block size ni. Okay, saya akan tunjuk dekat address tadi. Okay, kelas A, dia ada 128 blok. Okay, maknanya setiap nombor ni 0 sehingga 127. Okay. 0 sehingga 127 ni maknanya ada 128 blok. Okay. Dan setiap blok, okay, yang kosong ni, okay, saya guna crowded lah sikit. Okay. So, kosong, yang blok pertama dia akan start dengan 0.0.0.0 sehinggalah yang last kali 0 to 0.0.255 255. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan block size? Block size dia. Okay. 0 hingga 255 ini adalah 256. Okay. Yang ni pun 256. 256. So, 256 darab dengan 256 darab dengan 256. You akan dapat. Okay. You akan dapat this figure 16 16,777,216. Okay, so that's how we get a number of blocks for class A dengan block size dia. Okay, untuk kelas B pula, okay, ni saya nak tunjuk macam mana boleh dapat nilai yang berbeza. Okay, untuk kelas B, okay, dia untuk kelas B, dia cara dia ambil tu daripada 128 ke 100. Okay, 128 ke 191, nilai dia adalah, okay, untuk kelas B, okay, 128 hingga 191. Okay. So, nilainya adalah 64. Okay, 64. Okay, kalau you tolak 191 tolak 128, you akan dapat 63 tambah 1 sebab dia dah termasuk. Okay, dia termasuk. Macam tadi lah, kalau 127 tolak 0, 127 you kena plus 1 sebab 0 ni dah dikira. So, yang ni 0 hingga 255, 256. Okay, yang ni pun sama, 256, 256. Okay. Jadi untuk kelas B, block size dia lebih besar berbanding kelas A. Okay, so dia akan darab 64 darab dengan 256. Okay. 64 darab dengan 256. Dia akan dapat 16,384. Okay. Dapat yang ni. Dan bila dia darab yang selebihnya ni, 256 darab 256 akan dapat 65,536. Okay. Tu untuk kelas B. Okay. Okay. Untuk kelas C konsep yang sama. Okay.
So daripada cuma kelas C ni dia punya block size dia lebih uh, jumlah blok dia lebih besar tapi dia punya block size lebih kecil. Okey. So untuk mendapatkan number of blocks, okey, kita tolak 223 tolak 192. Okey, tambah 1, so kita akan dapat 32. Okey, darab dengan yang ni 0 hingga 256, 256, yang ni pun 256. Okey, 32 darab dengan 256 darab 256. So kita akan dapat sama dengan this one, 2097152. Dan selebihnya ni akan menjadi block size 0 hingga 255 adalah 256. Okay, so kalau kita tengok kelas A, jumlah blok dia sedikit tapi block size dia besar. Dan kelas B, jumlah blok dia, bilangan blok yang ada untuk kelas B ada 16,000, lebih banyak daripada kelas A, tetapi block size dia lebih kecil daripada kelas A. Dan juga bila kita move to kelas C, jumlah blok dia semakin banyak tetapi block size dia semakin kecil. Maksudnya macam kita beli sepotong kek. Okay, kalau kita potong banyak, of course lah block size dia akan jadi seorang akan dapat sikit. Okay, so begitulah juga dengan class full addressing ni. Okay, so next. One problem with class full addressing is that each class is divided into fixed number of blocks having a fixed size. So kita tengok class full addressing tadi, setiap kelas dia dah memang fix. Apa ni dia punya size untuk setiap block tu. Okay, when an organization requested a block of addresses, it was granted one in class A, class B or class C. Okay, bila satu-satu organisation tu nak guna IP address untuk company, okay, dia akan diberi sama ada kelas A, kelas B ataupun kelas C. So masalahnya, okay, kelas A addresses were designed for large organisation with a large number of attached hosts and routers. So kelas A ni terlalu besar. Maksudnya satu blok dia tu, kalau kita tengok tadi, 16 juta. Kalau satu company tu dapat satu blok kelas A, okay, dia akan dapat 16 juta IP address. So sangat-sangat banyaklah IP address dalam company tu. So kelas B were designed for mid-size organisation. So kalau company tu dapat kelas B, dia akan ada 65,536 IP address untuk digunakan. Dan kalau kelas C untuk company yang kecil. Okay, were designed for small organisation with a small number of attached hosts and router. So isunya, a block in class A address is too large for almost any organisation, which means most of the addresses in class A were wasted and were not used. So bayangkan kalau satu company tu dia dapat, okay, so kalau company tu dapat kelas B, dia akan dapat 65,536 IP address untuk digunakan. Dan kalau company tu diberi satu blok kelas C, dia hanya dapat 256. Okay, a block in class B is also very large, probably too large for many of the organisation. So company biasanya tak adalah sampai 65,000 okay, pengguna. So kalau dapat satu blok kelas C pula terlalu kecil, 256. Kalau di UiTM je pun, lecturer saja pun dah berapa. Okay, itu jadi isu dalam yang melibatkan block size dan number of blocks. Okay. Okay, next kita cuba tengok penyelesaiannya selepas ni. Dan okay, kita cuba tengok net ID and host ID. Apa itu net ID and host ID? Okay, net ID in class full addressing and IP address in class A, B, C is divided into net ID and host ID. Okay, these parts are of varying length depending on the class of address. So kalau tadi masa kita nak kira block size dengan number of blocks, okay, kelas A kita cuma consider, okay, kita cuba tengok, okay, untuk kelas A tadi, okay, kalau you tengok, saya darab tadi saya consider 0 hingga 127, okay. Maknanya saya hanya consider byte pertama sahaja untuk menjadi untuk kira number of blocks. Okay, 3 byte belakang tu akan contribute untuk block size.
Untuk kelas B tadi saya ambil 2 byte yang depan ni untuk consider sebagai number of blocks dan 2 byte belakang ni sebagai block size. Okey, itu sebenarnya berkait dengan net ID and host ID. So kalau kita tengok net ID untuk kelas A adalah hanya first byte, okey, and the rest 3 bytes adalah untuk host ID. Kelas B 2 bytes depan ni, byte 1 dengan byte 2 akan menjadi net ID dan 2 byte yang lebih belakang ni akan menjadi host ID. Dan kelas C hanya byte terakhir sahaja menjadi host ID, yang depan 3 ni menjadi net ID. Okay, kelas D dengan E kita tak consider untuk syllabus kita. Yang ni untuk multicast address, yang ni untuk E untuk reserve for future use. Okay, so apa yang saya maksudkan dengan net ID, host ID tadi? Okay, contoh diberi satu network. Okay, satu network. Address pertama, katalah company ni diberi satu block daripada kelas A yang bermula dengan 73. Okay, block size dia 73, block yang ke-74 lah. Sebab kalau kita kira daripada 0, 73 tu adalah block yang ke-74. Okay, so biasanya address pertama yang 73.0.0.0 ni biasanya akan disetkan sebagai network address. Network address ni network pengenalan. Contohnya kalau network tu untuk your ITM, address yang pertama dalam blok tu akan dikira sebagai network address. Maksudnya pengenalan network UiTM kepada dunia luar. Okay, dia tidak akan di-assign kepada mana-mana komputer dalam UiTM. So, contoh dalam network ni 73.0.0.0 network address dia. Okay, dan 73.0.0.1 barulah di-assign kepada komputer dan seterusnya dah 73.0.0.2 sampailah 73.255.255.254 dan yang last kali 73.255.255.255 adalah special address, reserve lah biasanya. Okey. Dan kalau you nampak di sini, semua komputer dalam kelas A ni, okey, kelas A 73 ni bermula dengan 73. Nombor depan dia semua sama, bermula dengan 73. Semua komputer dalam network ni bermula dengan 73. Maknanya betul lah net ID dia, okey, hanya akan sama bagi semua komputer untuk first byte sahaja. Okey, byte yang kedua dah berbeza. Okey. Itu maksudnya net ID, network ID lah sebenarnya, net ID. Okey. Dan kalau kita tengok contoh yang kedua, yang ni untuk kelas B. Kelas B katalah satu company dapat block 180.8. Jadi semua komputer dalam network tu akan bermula dengan 180.8. Okey, 2 byte depan ni mesti sama antara semua komputer dalam network tu. Okey, 2 byte belakang sahaja yang berbeza. Dan kalau you nampak 180.8.0.0, address pertama bagi block 180.8 tu adalah network address. Dan address terakhir pun kita reserve. Dan begitulah juga dengan the last example here for class C. Okay, kelas C, first address dia 200.11.8.0 diberi kepada network address. Dan starting from 200.11.8.1 barulah dia assign pada komputer ataupun router, network device. Dan last kali 200.11.8.255 adalah special address, also reserve. Okay, dan kalau you tengok untuk kelas C, 3 nombor depan ni, 3 byte depan ni semua sama antara semua komputer. 200.11.8 sebab dia punya net ID melibatkan 3 byte. Okay, nombor belakang sahaja yang berbeza antara setiap komputer. Dan kita tengok untuk kelas C tadi, jumlah komputer yang boleh ada dalam satu network kelas C adalah 256 sahaja. Dan ini tally lah dengan kita punya block size untuk kelas C. Dan boleh test untuk kelas B dengan kelas A sekali. Okey, dan saya nak tunjuk satu lagi part pengenalan untuk IP address ni ialah mask. Okey. Kita selalu sebut subnet mask. So, although the length of the net ID and host ID in bits is predetermined, we can also use a mask, also called default mask,
32-bit number made of contiguous ones followed by contiguous zeros. Okey, setiap kelas ni dia ada default mask. Okey. Contoh untuk kelas A, mask dia adalah kalau kita tulis dalam bentuk dotted decimal 255.0.0.0 sebab dia berkait dengan net ID tadi. Net ID hanya melibatkan first byte. So dia punya default mask adalah 255.0.0.0 ataupun kalau kita tulis dalam bentuk CIDR ni /8. Okey, untuk kelas B dotted decimal dia untuk default mask dia 255.255 sebab net ID dia the first 2 bytes. Ataupun kita boleh consider sebagai /16. Okey, maksud /16/8 ni adalah berapa bilangan satu dalam mask tu. Okey, kalau untuk kelas A hanya ada 8 bilangan satu. Okey, so that's why dia punya CIDR dia /8. Bila kita tulis dalam bentuk CIDR. Untuk kelas B /16, untuk kelas C /24. Okey. Okey, apa maksud CIDR ni? Sorry, saya terlupa nak bagi tahu tadi. Classless Interdomain Routing. Okey, Classless Interdomain Routing. Kalau orang tanya apa maksud CIDR, Classless Interdomain Routing. Okey, next. Mask ni kita akan guna untuk pengiraan nanti. Untuk IP address ni, dia soalan yang mempunyai banyak markah jugalah dalam final. Okey. Next, kita tengok subnetting. Apa itu subnetting? If an organization was granted a large block in class A or B, it could divide the classes into several contiguous groups and assign each group to smaller network called subnet. Okey, isunya tadi yang saya sebut kalau satu blok kelas A tu terlalu besar. Jadi, satu penyelesaiannya ialah subnetting. Subnetting ni maksudnya kita boleh pecahkan network yang besar tadi kepada beberapa network kecil. Subnet. Subnetwork sebenarnya, tapi kita panggil ringkas dia subnet. Subnet. Okay. Network yang kecil-kecil tu kita panggil subnets. Dan proses memecahkan satu network yang besar kepada network yang kecil-kecil tadi tu dipanggil subnetting. Okay. Tu konsep dia. Dan next one is supernetting. Okay, supernetting ni solution when most of the class A and class B addresses were depleted and there was still a huge demand for mid-size block. Okay, contohlah kalau kelas A dan kelas B ni semua dah assign pada organisation, yang tinggal hanya kelas C. Kelas C ni hanya 256 address sahaja, did not satisfy the needs of most organisation. Macam saya kata tadi lah, satu blok kelas C tak cukup untuk satu organisation biasanya. Contoh kalau di UiTM pun lecturer sahaja pun dah berapa ratus, 300. So kalau semua orang online pada masa yang sama tak cukuplah 256 IP address. So satu penyelesaiannya adalah supernetting. Supernetting ni maksudnya an organization can combine several class C blocks to create larger range of address. Maksudnya kelas C yang kecil-kecil tadi kita boleh combine beberapa kelas C block untuk menjadi supernet. Supernet ni combination of a few network. Okay, menjadi supernet ataupun super network. Dan prosesnya adalah supernetting.